الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير. المحترم العالم علماء في هذا المكان المبارك، صاحب الفضيلة سيد الإمام وسيد البلال، وكلكم جماعة بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah kerana Allah taala telah menemukan kita semua pada waktu Jumaat yang sangat baik, sangat barakah. Hari yang merupakan perayaan ketiga umat Islam setelah mana Aidil Fitri, Aidil Adha, perhimpunan pada hari Jumaat juga ada hari perayaan para jemaah sekalian. Menghimpunkan para golongan lelaki yang mukallaf, yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertanggungjawab ke atas urusan rumah tangga mereka. Dan begitu juga para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan dan perkara itu akan menjadikan kita semua di kalangan orang-orang yang mendapat perlindungan, ketaatan dan juga kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Tadi pada awal tadi saya memulakan perbincangan kita dengan doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahul ahdus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak macam surah Al-Ikhlas kan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nampak macam surah Al-Ikhlas, macam pernah dengar Ustaz surahnya. Betul. Tetapi doa itu para jemaah yang diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu, disebutkan kepada kita bahawa Nabi mendengar ada seorang lelaki ini berdoa, Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi dengar ada orang lelaki ni berdoa begitu. Nabi dengar. Maksud doa ni tadi, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, kerana hanya Engkaulah Tuhan yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muda ni doa. Maka lantas apabila Nabi dengar dia berdoa, Nabi pun bersabda, sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika diminta maka Allah akan memberinya, yang jika ia digunakan untuk berdoa maka Allah akan memakbulkannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini memberi maklum kepada kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal dan keadaan tersebut. Hal dan keadaan tersebut menjamin dan memakmurkan hati dan iman kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya nak bagi tahu ayuhal mustami'un al-kiram, dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadanya. Dan disebutkan sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung sekali. Dengan namanya paling agung sekali, yang jika diminta maka Allah Ta'ala akan memberinya, yang jika ia digunakannya untuk berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkannya. Para jemaah sekalian, itu doa dia. Allahumma inni as'aluka antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Disebutkan kepada kita, wahai Allah, Allahumma inni as'aluka antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makbul tuan-tuan segala permintaan kita. Dulu ada orang miskin datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia rasa macam tak adil dunia ni. Kenapa dia rasa dunia ni macam tak adil? Sebab dia kata, masya-Allah tabarakallah, seronok jadi orang kaya. Sebab orang kaya ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ada banyak kelebihan, mereka ada banyak manfaat, dan mereka ada banyak setiap sesuatu yang mereka lakukan itu akan mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah orang miskin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam dan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini orang kaya, dia solat seperti mana aku solat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Mereka solat seperti mana aku solat, masya-Allah. Dan disebutkan lagi, dan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, sesungguhnya mereka juga berpuasa seperti mana aku berpuasa. Ini sama di antara orang kaya dengan orang miskin. Disebutkan kepada kita, yusalluna kama nusalli, orang kaya semayang macam aku semayang, wa yasumuna kama nasumu, dan orang kaya berpuasa seperti mana kami berpuasa, walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun, dan disebutkan kepada kita, tetapi mereka itu ada lebihnya harta yang membolehkan mereka melaksanakan haji dan umrah. Betul tak tuan-tuan? Orang kaya setiap tahun nak pergi umrah tak ada masalah. Orang kebanyakan nak kena tunggu 40 baru kadang-kadang dapat sekali pergi umrah. Kadang-kadang 60 baru sekali dapat pergi umrah. Ini orang kebiasaan. Yang ada duit, masya-Allah tabarakallah, ya tuan-tuan, dia bukan tak nak pergi kadang-kadang belanja rumah, tak menyempatkan dia nak buat simpanan peribadi, tuan-tuan. Tak menyempatkan dia nak buat simpanan peribadi. Akhirnya apa yang berlaku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan kami wahai orang miskin, ya Allah. Orang kaya boleh buat apa yang kami tak boleh buat. Disebutkan lagi, wa yujahiduna wa yatasaddaquna faqala ala uhaddithukum bima in akhadhtum bihi adraktum min sabaqakum. Disebutkan, wahai Rasulullah, bahkan mereka juga boleh berjihad dengan apa wang yang ada pada diri mereka, dengan apa pendapatan yang mereka ada, dengan apa segenap harta yang mereka punya. Mereka boleh berjuang. Tidak seperti kami. Kami orang miskin, kami orang susah, kami orang payah, wahai Rasulullah. Maka Nabi sebut kepada dia, wahai orang miskin, kau nak tak aku berikan satu perkara kepada engkau yang kalau kau ambil, engkau punya darjat akan diangkat oleh Allah Ta'ala berbanding orang-orang kaya itu tadi. Mereka pun sebut, masya Allah tabarakallah, na'am ya Rasulullah, kami inginkan. Maka Nabi sebut kepada kita, wa kuntum khaira man antum baina zahranihim illa man amila mithlahu. Disebutkan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Kalau kau nak betul-betul jadi kaya, kalau betul-betul kau nak dapat kemewahan seperti mana yang orang kaya dapatkan, maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kau selalulah lepas sembahyang zikir 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nabi sebut macam itu. Nabi jawab kepada orang miskin ni tadi, kau nak kalahkan mereka. Disebutkan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna. Kau bertasbih kepada Allah, kau memuji Allah, kau membesarkan Allah Jalla wa Ala. Okey. Lepas itu, bila riwayat ni turun, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat berbeza pandangan. Para sahabat membeza pandangan. Ada sebut nusabbihu thalathan wa thalathin wa nahmadu thalathan wa thalathin wa nukabbiru arba'an wa thalathin. Maka berbezalah pandangan para jemaah bila dia dengar Nabi cakap macam itu. Oh, Nabi kata kena buat 33, 33, 33. Lantas para jemaah pun buat macam itu. Last sekali mereka rujuk Nabi, mana satu yang betul? Nak zikir subhanallah 33 ke, alhamdulillah 33 ke, Allahu akbar 33, ataupun yang zikirkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
masing-masing beza pandangan, yang mana satu yang harus diutamakan. Maka mereka menjumpa Nabi. Jumpa sahaja Nabi, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun jawab, taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihin thalathan wa thalathin. Nabi kata, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai cukup 33 kali. Maksud dia apa? Yang zikir yang kita buat tu tuan-tuan, kan kita lagukan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Siapa zikir sampai 33 kali tuan-tuan, Allah akan jadikan jasa dia, diri dia lebih kaya daripada orang kaya, para jemaah sekalian. Habis tu Ustaz, yang zikir yang kami selalu buat lepas mayang tu macam mana? Itu kan zikir Fatimiyah. Zikir yang Fatimah tu diturunkan padanya. Oleh kerana waktu itu Fatimah minta banduan, salah seorang banduan daripada Nabi. Banduan diminta oleh Fatimah, dibincangkan dengan Ali. Ali bincang dengan Fatimah. Lantas mereka jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, kalau ada banduan lebih, izinkan banduan itu bekerja dengan kami. Ya, dia buat rayuan. Waktu tu memang banyak para sahabat minta apa semua. Last sekali Nabi hold dulu. Nabi tak bagi banduan tu, Nabi bagi zikir kat Fatimah. Kau sebut 30 kali subhanallah, kau sebut 33 kali alhamdulillah, kau sebut 33 kali Allahu akbar, insya-Allah engkau akan dapatkan kekuatan, para jemaah sekalian. Jadi sebenarnya dua-dua ada manfaat dan ada riwayat yang kuat. Jadi macam mana saya nak buat ni Ustaz? Masya-Allah tabarakallah. Macam ni tuan-tuan, apa yang dibuat oleh imam dikira yang paling afdal, sebab fa'alaikum bil jamaah. Jadi para jemaah, kalaulah imam dia buat zikir berlagu begitu juga afdal. Dan tuan-tuan pun tahu, kalau berlagu begitu bukanlah bermaksud kalau digabungkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, manfaatnya Allah beri kekayaan. Dibahagikan pecah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, diasing-asingkan itu, diberikan kekuatan. Dia mudah je tuan-tuan. Pertamanya, waktu sembahyang fardu kita buat yang macam imam buat. Waktu kita sembahyang duha, waktu kita sembahyang tahajud, waktu kita sembahyang sunat, kita buat seorang-seorang. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, sampai 33 kali tuan-tuan. Ya, Nabi berikan jaminan kepada kita betapa mereka yang melaksanakan perkara tersebut, mereka akan dapat kekuatan, mereka akan dapat rezeki, mereka akan dapat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting zikir dulu bang sebelum bangun. Zikir dulu bang sebelum bangun. Paling kurang pun tuan-tuan, astaghfirullahalazim, baca 3 kali. Ni tidak. Habis solat bangun terus tuan-tuan. Doa tak ada, zikir tak ada, bangun terus. Masya-Allah tabarakallah. Saya tak sempat nak buat apa, saya zikir sambil berjalan je. Macam tu dia berkira masa tuan-tuan dimuliakan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkira masanya dengan Allah taala. Apakah bersimpuh bermunajat kepada Allah itu mengambil masa kamu dengan jumlah yang terlalu banyak sehingga menjadikan kita tak sempat nak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap amalan yang kita lakukan pasti akan ada manfaat yang besar banget para jemaah sekalian. Besar. Jadi sebab itu laksanakanlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Tapi tuan-tuan, kalau siapa yang pernah pergi haji, yang pernah pergi umrah, ataupun dia mungkin datang daripada Indonesia, di Indonesia dia selalu zikir sama juga macam kita, tapi dia tambah. Kalau kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, sama. Tetapi kalau dekat sana kadang-kadang dia tambah lagi. Contoh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Tuan pernah dengar tak? Kan? Kadang-kadang sahabat-sahabat baca macam itu. Kalau tuan-tuan biasa pergi umrah, jemaah-jemaah Indonesia kalau dia safa atau kalau dia bersa'i di antara Safa dan Marwah tu, itu dia zikir tuan-tuan. Oh, seronok betul, seronok betul. Masya-Allah tabarakallah. Cuma saya nak bagi tahu, kenapa para santri, para ulama-ulama dekat sana dia ajarkan kau tambah lagi perkataan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kau tambah lagi. Kenapa para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab dalam suatu hadis disebutkan kepada kita para jemaah, hadis muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim, disebutkan ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Disebutkan, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta simpanan yang paling berharga di dalam syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kat rumah kita mesti ada harta yang paling berharga tak? Kalau tak, kita ada geran tanah, geran kereta, ataupun kita ada emas, ataupun kita ada permata, ataupun kita ada apa-apa pun jenis kekayaan dan kemewahan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mesti ada kat dalam rumah kita. Tahukah itu yang berada dalam rumah? Tetapi nanti apabila kita bersama dengan mereka dalam syurga, dalam istana masing-masing, semuanya juga ada kemewahan dan semuanya juga ada kelebihan. Apa dia tuan-tuan? Disebutkan ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Rupanya bukan dekat rumah tuan-tuan je ada harta sekarang ni. Dalam syurga nanti juga, dalam setiap istana syurga masing-masing, setiap itu mereka ada simpanan masing-masing. Apakah simpanan itu, Ustaz? Para jemaah sekalian, disebutkan bila Nabi tanya ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, faqultu bala ya Rasulullah. Bahkan kami nak dengar Nabi kata qal la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ataupun la haula wala quwwata illa billah. Disebutkan kepada kita, tiada daya, tiada tenaga kecuali kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Cukup itu. Jadi kalau kita gabungkan tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kita dapat kekayaan lebih baik daripada orang kaya kat dunia ni. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita akan dapat harta yang paling mahal dalam istana Allah di syurga nanti para jemaah. Jadi sebab itu tuan-tuan zikir lah. Zikir. Ramai orang biasa zikir subhanallah alhamdulillah ni, tapi dia tak perasan apa manfaat dia. Dia tak perasan apa kelebihan dia. Jadi tuan-tuan, zikir, masing-masing zikir ni semua ada fadilat dia. Zikir alhamdulillah, zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar secara asing, manfaat dia lain. Zikir semuanya secara bersama, manfaatnya lain. Bezanya adakah kita melaksanakan ianya ataupun kita tidak melaksanakan ianya. Di situ yang akan menjadi perbezaan. Di situ yang nanti akan menjadi perbandingan sama ada kita istiqamah melakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala ataupun kita tidak istiqamah melaksanakannya. Sebab yang paling penting para jemaah adalah amal setelah mendapat ilmu. Amal setelah mendapat ilmu. Jadi siapa yang rasa rezeki dia sempit, siapa yang rasa hidup dia susah, siapa yang rasa dia tertekan tengah cari duit, zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampai 33 kali tuan-tuan. Banyak kali pun tak apa. Ya, sampai 33 kali. Sebab inilah zikir yang Allah Taala turunkan kepada al-fuqara. Barang siapa pula yang dah kaya dah, duit dah banyak dah. Duit dah banyak dah. Tapi tuan-tuan sekalian, masya-Allah tabarakallah, masih lagi nak hakikat kekayaan. Kaya ni tak pernah cukup, duit ni tak pernah cukup, betul tak tuan-tuan? Duit mana pernah cukup? Asalkan nak lagi, asalkan nak lagi. Ada lebih lagi, besar lagi cita-cita kita. Ada lebih lagi, besar lagi cita-cita kita.
Jadi zikirkan juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambahkan dengan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kudrat melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Itulah yang dilakukan oleh ahli-ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang sangat hebat, dengan ketaatan yang sangat mantap, tuan-tuan. Mampan. Tuan-tuan, saya nak tanya, pernah tak tuan-tuan dengar satu pemimpin namanya adalah Khalid Al-Walid? Pernah dengar kan? Khalid Al-Walid ni dia popular lah, tuan-tuan. Popular. Orang yang jarang dengar pasal sejarah pun dia tahu yang Khalid Al-Walid ni. Khalid Al-Walid ni para jemaah, dia dah berperang lebih daripada 100 kali. Jumlah peperangan dia lebih banyak daripada Rasulullah. Sebab dia ni memang panglima perang. Jadi jumlah perang dia adalah lebih banyak. Bahkan pandangan para ahli sejarah menyatakan bila Khalid Al-Walid nak meninggal, badan dia ada lebih daripada 300 kesan bilasan daripada pedang, tuan-tuan. Mustahil ke nak dapat 300 tu luka kat badan? Mustahil ke tak mustahil, tuan-tuan? Tak mustahil lah. Kalau perang yang dia dah join pun lebih daripada 100, tuan-tuan ingat mudah dia nak elak badan dia daripada terkena, tuan-tuan? Tak mustahil. Maka badan dia ada lebih daripada 300 kesan parut tau. Dia meninggal dunia dalam keadaan yang 300 kesan parut. Tapi dia tak mati sebab kena tu. Tak mati. Dia ni ada lama dah, tuan-tuan, para jemaah. Tapi tuan-tuan kena tahu tu, Khalid Al-Walid ni dia tak sama macam bapak dia. Ramai orang kenal anak, tapi ramai orang tak kenal bapak dia. Tuan-tuan, nama bapak Khalid Al-Walid adalah Walid bin Mughirah. Tuan-tuan tahu tak bapak dia siapa? Bapak Khalid Al-Walid ni dia adalah ketua bagi Bani Makhzum. Bapak dia pun ketua juga. Anak jadi panglima, bapak jadi ketua. Hebat. Tetapi bapak dia juga menjadi orang yang paling suka mengutuk Nabi dan mengunjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perkataan mengunjing memang ada dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuan-tuan boleh tengok dalam edisi yang keempat. Tetapi para jemaah sekalian, perkataan menganjing tak ada dalam kamus Dewan, tuan-tuan. Yang ada mengunjing, tuan-tuan sekalian, bukan menganjing. Jadi yang suka mengunjing Nabi dulu namanya adalah Walid bin Mughirah. Bapak siapa? Bapak Khalid Al-Walid. Bahkan tuan-tuan, diabadikan perangai orang yang suka mengunjing dan mengumpat Nabi ni dalam Quran. Tuan-tuan pernah dengar tak satu surah namanya surah Al-Humazah? Apa maksud Al-Humazah? Pengumpat. Pengumpat. Disebutkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addadah. Disebutkan, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan sentiasa menghitung-hitungnya. Ayat ni dia nak menempelak bapa Khalid Al-Walid waktu itu, iaitu Walid bin Mughirah, yang suka sangat untuk menghina Nabi, yang suka sangat mengutuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Dan akhirnya para jemaah, Allah Subhanahu wa taala menghukum dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan templakan bahawa celakalah orang-orang yang suka bercakap kotor, orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan, orang-orang yang suka untuk bercakap tentang orang lain. Masya-Allah tabarakallah. Orang lelaki ni dia jarang mengumpat, tapi kalau dia mengumpat boleh tahan berat juga, tuan-tuan. Jadi masya-Allah tabarakallah, orang lelaki ni juga dia kena kawal mulut isteri dia. Dia kena kawal mulut, Allahumma salli ala Muhammad, ahli keluarga dia. Sebab kalau dia tak berjaya untuk kawal, maka akhirnya para jemaah sekalian, kita takut suami akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kealpaan mereka dalam mendidik isteri. Apabila mereka masya-Allah tabarakallah gagal untuk menunjukkan contoh suri tauladan yang baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isteri ni
terlepas daripada menjadi wanita solehah. Tuan-tuan, nak tak saya kongsikan tuan-tuan bagaimana Nabi bagi tahu apakah yang dimaksudkan dengan wanita solehah itu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan yang dah kahwin, muhasabah. Yang tengah cari pasangan ataupun yang tengah cari jodoh, fikir-fikirkan. Manakala masya-Allah tabarakallah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selebihnya kita muhasabah. Kita tengok adakah kita berjaya meletakkan kemuliaan disebutkan, supaya ciri-ciri seperti mana Walid bin Mughirah ni tak ada dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan tuan-tuan. Disebutkan daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Nabi kata, kau nak tak kalau aku bagi tahu dekat kau wanita yang akan jadi penghuni dalam syurga Allah Ta'ala? Kau nak tak kalau aku ceritakan dekat engkau wanita yang akan menjadi penghuni dalam syurga Allah Ta'ala? Sahabat Nabi sebut, bala ya Rasulullah. Tuan-tuan, kita dapat tengok sebenarnya cara Nabi bercakap adalah Nabi adalah talkative, ataupun Nabi selalu bercakap dua hala. Nabi cakap, orang jawab. Nabi cakap, orang jawab. Dan Nabi sebutkan kepada kita, disebutkan qal kullu waludin wadudin. Disebutkan wanita yang solehah itu, para jemaah sekalian, adalah yang selalu melahirkan dan menzahirkan perasaan kasih dan sayang cintanya terhadap suaminya, terhadap rumah tangganya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, nafkah ni, nafkah kita maklum ya, nafkah terpecah daripada beberapa bahagian. Dia ada nafkah harian, dia ada nafkah batini, dan dia juga ada nafkah keperluan. Ya, kalau kita sebut nafkah harian, bermaksud dia apa dia? Apa nafkah harian? Makan, minum, tempat tinggal. Nafkah keperluan, alat-alatan makeup, wangi-wangian. Manakala nafkah batin, apa tuan-tuan nafkah batin yang paling penting? Ad-din, iaitu agama tuan-tuan. Agama adalah nafkah batin yang paling penting sekali untuk diberikan kepada ahli keluarga kita. Kalau kita tak cukup berikan nafkah batin, yakni melaksanakan solat berjemaah dengan isteri, lama-lama tuan-tuan, ianya akan jadikan hati isteri ni keras, dan dia akan lebih berani menjawab kita, sebab kita tak ajar dia cara untuk sembahyang berjemaah. Isteri dia akan memberontak, dia akan persoalkan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan suami dia. Sebab itu di antara uslub paling mudah melembutkan hati isteri adalah solat berjemaah tuan-tuan. Solat berjemaah. Itu kaedah dia. Yang muda-muda ni, bila kali terakhir solat berjemaah dengan isteri? Kalau tak yakin para jemaah nak solat maghrib isyak, tak apa, buat zuhur dengan asar. Sibuk ustaz, waktu sembahyang zuhur asar Ahad Sabtu jangan tinggal, supaya isteri masih mengiktiraf kita sebagai ketua tuan-tuan. Isteri masih mengiktiraf kita sebagai pemimpin dengan cara menjadi jemaah di belakang kita. Sebab banyak keputusan dalam rumah tangga sebenarnya tak dapat kita nafi, isteri akan uruskan pakaian anak-anaknya, makannya, belinya, para jemaah sekalian. Jadi bagi masih mengiktiraf kita ada kuasa terhadap isteri kita, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan dengan kita melaksanakan perbuatan tersebut, solat berjemaah dengan mereka, sehingga dengannya itu ianya akan menjadikan kita lebih dekat, lebih sayang, lebih cinta, lebih arif, lebih dekat dengan mereka, ayuhal mustami'un al-kiram. Bahkan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat situ yang kita nak cari cinta tu. Jadi disebutkan kullu waludin wadudin. Artinya apa dia? Mereka yang melahirkan perasaan kasih dan sayang. Tuan-tuan pernah dengar tak bahawa nasihat orang dulu-dulu, syurga tu di bawah telapak kaki suami, kan? Kita pernah dengar lah pepatah-pepatah orang dulu sebut dekat kita. Sebenarnya tuan-tuan, bukan syurga je, neraka pun boleh jadi pada suami. Disebutkan dalam satu hadis, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sahihnya Ibnu Hibban, disebutkan kepada kita, Allahumma shalli ala Muhammad,
min ayyi abwabil jannati sya'at, disebutkan kepada kita para jemaah sekalian itu kalau dia taat dia boleh masuk daripada mana-mana pintu syurga. Tetapi disebutkan dalam riwayat yang lain pula para jemaah sekalian, Allahumma shalli ala Muhammad, fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya mereka itu suami adalah merupakan syurga buat isterinya dan juga neraka buat isterinya. Jadi sebab itu amalan-amalan beragama para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti ditanam dalam ahli keluarga kita. Tanam, baca Quran berjemaah, berdoa berjemaah, Allahumma shalli ala Muhammad, berdoa berjemaah. Itu satu amalan yang sangat baik dalam rumah tangga kita. Berzikir berjemaah, itu namanya takdib pendidikan, tuan-tuan. Berdoa, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan berdoa dengan doa yang Nabi ajar, tuan-tuan akan dapat pahala sunat. Tuan-tuan berdoa dengan doa yang para ulama ajar, tuan-tuan akan dapat pahala harus. Semuanya boleh dilaksanakan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting buat. Yang keduanya apa para jemaah? Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadibah. Dan kalaulah isteri dia kena maki hamun, kena kutuk, tuan-tuan, kena marah dengan suami dia, isteri solehah dia akan sebut apa dia? Hadhihi yadi fi yadika, sesungguhnya tanganku di atas tanganmu. Lebih kurang dia nak kata sesungguhnya kudratku ini ataupun keadaanku ini bergantung kepada apa yang ada pada kamu. Bila isteri solehah ni dia kena marah, itulah fas dia. Dia tak jawab kita. Kadang-kadang tuan-tuan, isteri mencarut dekat kita, kasar dengan kita, cakap benda kotor dekat kita sebab dia pernah dengar bahasa yang kita sebut macam tu dekat dia. Bila marah kita sebut kau aku dengan dia. Oh, marah kita macam marah staff. Bila kita marah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, terus lupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergaduh ni biasa, tuan-tuan. Sayyidina Ali pun pernah bergaduh dengan Sayyidatina Fatimah. Berbalah ni biasa. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut, itulah kekuatan yang cukup-cukup penting dan dasar yang paling besar para jemaah sekalian. Jadi isteri solehah ni disebutkan kepada kita, hadhi yadi fi yadika, dia akan sebut macam itu. Yang ketiganya para jemaah, isteri yang taat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Disebutkan oleh kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, daripada Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, disebutkan la aqtahilu bi ghamdin hatta taradah, bahawa sesungguhnya isteri solehah ni dia tidak akan melelapkan mata dia kecuali apabila suaminya dah lelapkan mata dulu. Di sini saya selalu tanya dekat ibu-ibu kan, saya tanya dekat depa ataupun saya tanya dekat tuan-tuan para jemaah, adil ke macam itu sebenarnya? Kalau kita faham daripada sudut agama ni tuan-tuan ataupun perkahwinan, konsep keadilan adalah konsep dalam rumah tangga. Tetapi dalam menghubungkan apa yang patut suami lakukan, apa yang patut isteri lakukan, kita tak akan jumpa kat mana adil. Kita tak jumpa kat mana adil. Para jemaah, masya-Allah tabarakallah, kita tak akan jumpa di mana adil. Isteri taatnya kepada suami atas perintah suaminya. Isteri, masya-Allah tabarakallah, dia perlu tunjukkan ketaatannya, perlu memenuhkan keperluannya. Bahkan kalau isteri itu tidak bersama dengan suaminya pada malam dalam keadaan dia mampu dan dia menolak perlawanan suaminya, murka Allah Ta'ala ke atasnya, tuan-tuan, pada malam tersebut sampai ke siang hari nanti. Jadi kalau orang tanya dekat kita dalam rumah tangga ni tuan-tuan, dia bukan sahaja konsep keadilan, saya lebih suka untuk ketengahkan konsep pengorbanan, tuan-tuan. Sebenarnya kita sebagai orang yang ada taklifan ni, golongan mukallaf yang dah dewasa ni, kita patutnya suami dia lebih banyak berkorban, tuan-tuan. Dalam rumah tangga dia bukan berebut tentang keadilan. Sebab itu banyak, minta maaf ya, orang-orang perempuan yang hari-hari sebut, abang mana keadilannya? Saya nak abang penat macam mana saya penat. Orang yang selalu minta macam ni tuan-tuan, sukar hidup keluarganya nak bahagia, tuan-tuan. Betul tak betul? Dia minta adil, abang macam mana saya penat, abang kena penat. Oh, tak boleh.
Manakala kadang-kadang suami ni pula tuan-tuan dia berkira untuk berkorban. Abang ada duit, kamu pun kerja, abang keluarkan duit, kamu pun sama keluarkan duit. Dalam keadaan yang begitu, dia bukan minta atas rahmat dan ihsan isteri. Akhirnya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara macam ni tidak menjadikan hubungan tu subur. Satu, isteri yang selalu minta keadilan dan suami pula yang tidak faham maksud pengorbanan, akhirnya tidak akan jumpa kesefahaman tuan-tuan. Itu je tuan-tuan sekalian jalan dia. Isteri hari-hari keadilan, dengar pula ceramah peguam-peguam yang liberal tuan-tuan sekalian. Lepas tu Allah SWT ala Muhammad, suami pula atas keegoannya dia tak nak berkorban untuk ahli keluarganya. Manakala pula tuan-tuan, akhirnya akanlah hilang kesefahaman tu. Sebab itu ayuhal mustami'un al-kiram, perkara yang paling penting pada saat ketika ini tuan-tuan adalah konsep pengorbanan dilaksanakan oleh kedua-dua belah pihak. Lebih banyak suami boleh berkorban untuk rumah tangganya, pengorbanan itu lebih hebat. Lebih banyak pengorbanan yang isteri boleh laksanakan dalam rumah tangganya, mereka lebih dahsyat. Contoh tuan-tuan, saya tahu majoriti di sini kita ada banyak 30-an, 40-an, mungkin masih ada lagi anak kecil. Contoh, berapa ramai daripada kita bila isteri terpaksa bangun malam untuk menyusukan anak, suami pun bangun malam dan dia mengambil tulang belakang dia menjadi tempat sandaran buat isteri dia. Isteri dia tengah menyusukan anak, dia pun tengok, ya Allah, kesian isteri terpaksa bangun. Dia pun bangun dan dia letakkan ini tulang belakang dia, ini isteri dia tuan-tuan, dan dia mudahkan isteri dia untuk menyusukan anak. Tuan-tuan, inilah kita sebut sebagai empati. Merasai apa yang dirasai oleh orang yang kita sayang, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu ayuhal mustami'un al-kiram, macam itu juga perkataan yang orang selalu sebut. Baru-baru ni viral tuan-tuan, satu masalah bila orang kata, orang tegur isteri dia, Masya Allah tabarakallah. Para jemaah dah azan ke? Dah masuk waktu ke? 2 minit lagi kan? Okey, 1 minit setengah lagi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan pernah dengar tak bila ada suami-suami yang bila orang tegur dia, Masya Allah tabarakallah, saudara tak payah tegur isteri saya. Kenapa? Sebab dosa dia saya tanggung. Pernah kita dengar suara-suara sumbang daripada suami ni, Allahumma salli ala Muhammad, yang mana dia kata dosa dia saya tanggung, Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dosa ni dia tak ada istilah yang kita sebutkan dosa-dosa warisan tuan-tuan. Maksudnya kalau isteri buat salah, suami tanggung. Dia bukan macam itu tuan-tuan sekalian. Dia sebenarnya dosa ni akan jadi tanggungan kepada suami jika dia tak menegur. Dia bukan boleh kata okey, semua dosa kamu saya ambil. Bukan semudah itu lafaz dia tuan-tuan. Dosa ni adalah urusan ghaibiyat, urusan sam'iyat. Tak boleh kata saya akan ambil tanggung dosa isteri saya. Masya Allah tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tetapi tak perlu cakap macam itu pun, kalau suami tak cukupkan nafkah agama untuk tegur isteri dia, pakai dengan pakaian yang baik, tutup dengan tutup yang baik, maka automatik suaminya terhukum oleh kerana tak cukupkan nafkah agama untuk isterinya tuan-tuan. Itu kemarin tersebar satu video seorang pakcik ni, dia tegur seorang suami yang biarkan isteri dia pakai baju ketat-ketat, dan dia tegur akak tu, dia kata, kak tak malu ke pakai macam ni? Saya akui tuan-tuan, teguran tu agak keras sedikit. Dia tegur direct macam itu, saya akui. Datang suaminya, dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, tak apa bang, abang tak payah tegur. Dia maki hamun pakcik tu, dia kata saya yang akan tanggung dosa isteri saya. Saya setuju tuan-tuan jika dia cakap macam itu balik kepada pakcik tu dalam keadaan yang sikit lemah lembut. Saya pun tak setuju 100% dengan pakcik tu. Cuma nasihat saya, sebelum kita nasihat untuk orang lain lebih beradab dengan banyak hal, saya selalu bagi cadangan supaya marilah kita mengajar semua anak isteri kita beradab dengan Allah Ta'ala, ada sifat malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perhatikan bahawa kita tak akan terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat para jemaah, amanah kita ada dekat rumah tu. Lepas ni kita balik tuan-tuan, pandang ahli keluarga kita sebagai amanah. Mereka itulah yang akan menjadi soalan kita di hari akhirat.
Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, fakir miskin banyak kejahilan daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf banyak kekurangan, kejahilan, kefakiran. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.